Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 22 ingin berkongsi pembentangan yang bertajuk Aplikasi Khulta dalam Pengiraan Zakat. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama dengarkan pembentangan yang pertama daripada kumpulan kami yang akan membincangkan bahagian pendahuluan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian pendahuluan dalam pembentangan kali ini. Sebelum memulakan sesi pembentangan, alangkah baiknya jika saya perkenalkan diri dahulu. Nama diberi Nur Hidayati binti Birong Autoimmune disusuli dengan nombor kad pelajar BG2110274. Baiklah penonton sekalian, ingin saya pecahkan kesunyian yang menyelubungi suasana kita pada hari ini dengan berkongsikan apa itu zakat dan khulta. Secara umum, zakat dikenali sebagai menyucikan harta bagi umat Islam yang mana pembayaran zakat akan dilakukan oleh setiap umat Islam bagi yang mencukupi syarat. Kerana wajib ke atas mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat merupakan pengeluaran harta yang bersesuaian dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu. Manakala makna perkataan khulta itu sendiri mempunyai beberapa maksud. Antaranya khulta, kholid, khalid dan al-syirkah. Makna perkataan berubah sejajar dengan pengubahsuaian penggunaan kata dan huruf. Khulta membawa maksud mencampurkan dengan sesuatu. Kholid membawa maksud berjiran. Khalid bermaksud pergaulan atau percampuran. Dan al-syirkah membawa maksud perkongsian. Namun ada pendapat yang mengatakan bahawa khulta dari segi istilah fiqh merupakan percampuran dua unsur atau lebih yang akan memberi kesan terhadap pengiraan zakat. Hal ini kerana khulta itu merupakan cara pengiraan zakat bagi akaun yang lebih daripada satu dalam satu masa. Oleh itu, hubungan zakat dan khulta adalah apabila terdapat dua orang yang berkongsi untuk mencukupkan jumlah akaun yang wajib yang dikenakan zakat khulta, maka wajib bagi pihak mereka membayar zakat khulta tersebut. Dengan sedikit pendahuluan untuk menerangkan hubung kait zakat dan khulta tadi, saya, Nur Hidayati binti Birong Autoimmune, akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terdapat dua objektif kajian yang diguna pakai dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengenal pasti punca ketidakseragaman aplikasi khulta dan penyelesaiannya. Dan yang kedua adalah mengenal pasti kesan khulta dalam pengiraan zakat. Kami memilih kedua-dua objektif ini kerana kami ingin mengkaji dengan lebih mendalam lagi tentang punca ketidakseragaman aplikasi khulta dan memberi cara penyelesaian terbaik bagi mengatasi punca ketidakseragaman tersebut. Selain itu, kami juga ingin mengkaji kesan yang berlaku dalam pengiraan zakat khulta. Berdasarkan kajian literatur, kami memetik kajian yang dilakukan oleh Zikrullah A. Syarani dan Ahmad R. Nur Muhammad berkaitan zakat khulta, di mana khulta adalah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta yang bercampur yang dimiliki oleh beberapa individu yang tertakluk kepada hukum zakat yang mana telah mencapai nisab dan haul. Zakat ini lebih tertumpu kepada kecukupan harta berbanding hak dan kesempurnaan taklif individu. Maka zakat ini diwajibkan ke atas harta khulta sama ada dari jenis binatang, ternakan waringit dan makanan walaupun nisab individu masih belum mencukupi. Seterusnya, punca ketidakseragaman khulta dan penyelesaian. Kami memetik hasil kajian Syahid M yang menjelaskan bahawa punca ketidakseragaman adalah disebabkan akaun berbeza tempoh dan penyelesaiannya adalah mengikut garis panduan zakat perniagaan, di mana zakat perniagaan tersebut hanya akan mengambil kira berkaitan kecukupan nisab sahaja. Seterusnya, kesan khulta dalam pengiraan zakat. Salah satu kesan khulta adalah mengurangkan jumlah pembayaran dan kutipan zakat. Hal ini kerana dengan mengenakan zakat mengikut kaedah pengiraan pembayaran khulta akan adanya kekurangan dan kelebihan tersendiri yang mana sedikit banyak menjejaskan pihak yang terlibat. Statement ini juga turut dipetik dari Syahid M. Seterusnya, saya
bagi kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang kajian lepas. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zakirullah Muhammad Syarani bersama Rizwan Ahmad yang bertajuk aplikasi konsep khulta dalam pengiran zakat di Malaysia, analisis isu cabaran dan penyelesaiannya. Di mana pada kajian ini pengkaji membincangkan 3 topik utama, iaitu isu, cabaran dan penyelesaian dalam pengaplikasian konsep khulta di Malaysia. Oleh yang demikian, dapatan kajian yang diperoleh pada kajian lepas ini adalah berkenaan isu, di mana isu yang dibangkitkan di sini adalah khulta diamalkan di tabung haji dan syarikat perniagaan saja, di mana isu ini membincangkan terdapat segelintir syarikat-syarikat perniagaan awam maupun swasta, termasuk tabung haji berhad di Malaysia, ini yang mengaplikasikan konsep khulta dalam pembayaran zakat. Timbul isu ketidakseragaman, terutama bagi zakat ke atas akaun simpanan di bank, dana dan instrumen pelaburan semasa. Ini kerana kebanyakan individu tersebut sendiri yang akan membayar zakat bagi simpanan dan atau pelaburan mereka. Dapatan kajian yang seterusnya, pengkaji dalam kajian ini membincangkan tentang cabaran dalam pengiraan dan kutipan zakat berdasarkan konsep khulta beserta dengan penyelesaiannya. Terdapat beberapa cabaran dan penyelesaian yang diselitkan oleh pengkaji dalam kajian ini. Antara yang pertama adalah akaun berbeza tempoh, di mana penyelesaiannya adalah bagi pemilik akaun bank yang belum mencapai tempoh akaun setahun ataupun haul, walaupun menurut mazhab Syafi'i ia tidak dikenakan zakat, namun bagi mempermudahkan proses pengiraan zakat, maka apa yang perlu diberikan keutamaan adalah cukupnya nisab pada akaun ataupun dana milik pemegang akaun tersebut. Cabaran yang seterusnya adalah cara pembayaran zakat yang tidak jelas, di mana penyelesaian yang dicadangkan oleh pengkaji di sini adalah bagi bank konvensional, mereka boleh melantik pengurus mereka sebagai amil bagi mengutip zakat bagi akaun yang dikendalikan oleh mereka, tetapi pengiraan zakat ini hanya digunakan pakai ke atas simpanan pokok atau prinsipal sahaja. Seterusnya, cabaran yang ketiga merupakan pemilik akaun tidak tertakluk kepada zakat, di mana cabaran ini terbahagi lagi kepada 3, iaitu pemilik yang bukan beragama Islam, pemilik harta yang dikecualikan dari kewajipan, dan pemilik harta beragama Islam yang tidak mahu membayar zakat. Pertama sekali kita masuk kepada pemilik yang bukan beragama Islam, di mana cara penyelesaian bagi isu ini adalah dengan meminta pendeposit ataupun pelabur yang baru membuka akaun memaklumkan kepada pegawai bank tentang agama yang mereka anuti. Seterusnya, pemilik harta yang dikecualikan dari kewajipan. Pemilik akaun yang dikecualikan dari zakat adalah seperti akaun yang dimiliki oleh badan kebajikan, wakaf umum, masjid dan surau. Di mana cara penyelesaian yang dicadangkan oleh pengkaji di sini adalah institusi zakat boleh memaklumkan kepada pihak bank ataupun pihak bank sendiri boleh memasukkan pilihan jenis institusi yang mereka jalankan agar pihak bank dapat mengenal pasti sama ada institusi tersebut layak untuk dikenakan zakat ataupun tidak. Dan akhir sekali merupakan pemilik harta beragama Islam yang tidak mahu membayar zakat, di mana cara penyelesaiannya adalah pendeposit boleh menyatakan di dalam borang pembukaan akaun baharu tersebut bahawa wang mereka dikecualikan daripada dikenakan zakat khulta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alfi Aidil akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Dalam kajian kami iaitu kajian terhadap aplikasi khulta dalam penggunaan zakat, metodologi kajian telah digunakan.
Kami menggunakan dua jenis metodologi iaitu rujukan kepustakaan dan analisis dokumen. Rujukan kepustakaan dilakukan untuk mencari hasil penulisan yang berkaitan dengan tajuk kajian kami. Contohnya, buku terbitan penulis, akhbar dan majalah. Metodologi kajian yang kedua ialah analisis dokumen. Dokumen-dokumen yang lalu dianalisis untuk mendapatkan bukti dan data yang direkodkan diambil untuk dijadikan sebagai bahan. Data-data ini diambil daripada hasil rujukan kepustakaan. Sekian saja daripada saya. Kita teruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya dengan slide yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama ialah mengenal pasti punca ketidakseragaman aplikasi Kulta dan penyelesaiannya. Antara punca-punca ketidakseragaman aplikasi Kulta ialah akaun yang dimiliki oleh bukan Islam menjadi punca kepada ketidakseragaman aplikasi Kulta. Hal ini menyebabkan timbulnya halangan seperti mengimplementasikan zakat Kulta dalam akaun simpanan dan pelaburan yang dimiliki oleh bukan Islam, di mana pemilik akaun adalah bercampur-campur di antara bukan Islam, kerana golongan ini tidak wajib membayar zakat dan bagi umat Islam wajib untuk membayar zakat jika berkemampuan. Isu ini boleh diselesaikan dengan pelbagai alternatif dengan cara meminta pelanggan untuk membuat pilihan agama dalam borang tersebut untuk lebih mudah mengenal pasti sama ada umat Islam ataupun bukan ketika mereka membuka akaun. Seterusnya ialah cara pemotongan yang tidak jelas. Juga adalah salah satu punca ketidakseragaman aplikasi Kulta yang dihadapi. Untuk pengetahuan umum, tanggungjawab kutipan zakat adalah tanggungjawab daripada majlis dan jabatan-jabatan agama, dan ia bukan tanggungjawab pengendali pelaburan Islam ataupun bank. Isu ini boleh diselesaikan dengan cara institusi zakat boleh melantik bank sebagai amil dalam mengambil tanggungjawab dalam mengutip zakat bagi akaun yang dikendalikan oleh mereka. Selanjutnya adalah ketiadaan fatwa yang jelas adalah salah satu punca ketidakseragaman aplikasi Kulta yang menjadi cabaran ataupun halangan yang cukup besar pada masa kini. Ini kerana fatwa-fatwa yang terdapat pada hari ini tidak menyatakan dengan jelas mengenai isu Kulta dan aplikasinya. Demikian itu, pihak yang berkenaan hanya akan menyebut tentang harta, syarat umum dan nisbah yang terkena zakat dan dalam zakat moden. Jika semua pihak yang terlibat dalam institusi zakat boleh berbincang mengenai persoalan ini, maka ia boleh membantu atau memberi kelebihan, iaitu memberi sumber pendapatan yang besar kepada institusi zakat pada masa ini. Akhir sekali ialah akaun yang dimiliki oleh mereka dikecualikan daripada zakat merupakan punca lain yang menyebabkan ketidakseragaman dalam aplikasi Kulta. Isu ini berkaitan mengenai orang Islam yang tidak dikenakan bayaran zakat kerana isu tertentu. Sebagai contohnya, golongan ini dikecualikan dari syarat disebabkan hal yang tertentu seperti golongan ini lebih memerlukan. Penyelesaian yang boleh dibuat ialah golongan ini boleh memberitahu kepada pihak bank yang tertentu atau pengendali pelaburan Islam yang mereka adalah golongan yang dikecualikan daripada bayaran zakat. Seterusnya ialah dapatan kajian yang kedua, iaitu kesan Kulta dalam pengiraan zakat. Antara kesan Kulta dalam pengiraan zakat adalah harta yang bercampur dan tidak teratur. Hal ini kerana Kulta mempunyai dua jenis, iaitu Kulta Ishtirak dan Kulta Aswaf. Kulta Ishtirak membawa maksud harta yang dimiliki oleh dua individu. Sebagai contohnya, setiap individu tersebut mempunyai hak masing-masing terhadap harta tersebut, seperti harta ternakan binatang
dan ditentukan pemiliknya mengikut hak tersebut. Ini memberi kesan kepada pengiraan zakat kerana timbulnya persoalan pemilik harta tersebut bukan berdasarkan nisbah tertentu. Selanjutnya, harta tidak mencapai kadar nisbah adalah salah satu kesan kulta dalam pengiraan zakat pada masa kini dan dahulu. Hal ini kerana menurut mazhab Syafi'i, kulta juga terpakai sebagai aset-aset di atas dengan syarat dikiaskan kepada kulta ke atas binatang. Ini bermakna zakat yang dikenakan ke atas harta-harta yang bercampur berdasarkan pengiraan zakat per individu dan harta tersebut masih tidak mencapai kadar nisbah. Demikian itu, kebanyakan ulama menerima konsep kulta berpendapat ia hanya terpakai kepada binatang ternakan, buah-buahan emas dan perak, dan kebanyakan ulama memberi pendapat bahawa kulta tidak terpakai kepada aset-aset seperti ini. Kesimpulannya, melalui dapatan kajian diperolehi, punca ketidakseragaman aplikasi kulta adalah disebabkan oleh 3 perkara, iaitu mereka yang bukan beragama Islam, yang kedua, pemotongan harga yang tidak jelas, dan yang ketiga, ketiadaan fatwa yang jelas. Tidak dinafikan juga, aplikasi kulta memberikan kesan dalam pengiraan zakat kerana zakat itu sendiri terdiri daripada 2, iaitu kulta ishtirak dan kulta awsaf. Selain itu, harta yang tidak mencapai kadar nisab juga boleh menjadi kesan dalam pengiraan zakat. Oleh yang demikian, tajuk-tajuk seperti keberkesanan konsep kulta dalam pengiraan zakat di Malaysia dan keberkesanan konsep kulta dalam membantu asnaf di Malaysia mungkin boleh dikaji pada masa akan datang agar dapat memberi pendedahan yang menyeluruh kepada masyarakat tentang manfaat pengaplikasian konsep kulta dalam pengiraan zakat. Itu sahaja dari kumpulan 22. Sekian, terima kasih.